Oke, salam. Boleh dengar ke suara saya? Jelas, Dengar. boleh. Halo.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Boleh dengar suara saya ke? Dan boleh. 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 Okey, so kalau tak berapa clear nanti bagi tahu eh. Okey, so sebelum kita start kelas, saya nak semak berkenaan jadual seperti yang dipaparkan dekat dalam e-timetable. Jadual untuk subjek ni adalah pada hari Isnin dan Rabu. Betul? Betul. Okey, seperti waktu yang dipaparkan lah. Okey, ada sesiapa yang ada masalah berkaitan dengan jadual? Jadual ni untuk grup 3 grup saya. Ada sesiapa yang ada masalah berkenaan jadual untuk grup 3? Semua okey Okey. Okey. uh, Okey, so nama saya Puan Noliana. So saya akan ajar untuk subjek ni, Effective Communication. Kod subjek adalah ZEU 2311, group 3. Okey, so yang kat sini ada tulis label group 3. So make sure semua student masuk group yang betul Saya dah bagi senarai student dalam WhatsApp group yang ada dalam sistem berdasarkan grup saya. So tadi ada seorang student kan, dia daftar manual. Student tu ada masuk sekarang ke? Siapa yang daftar manual tadi? Dalam grup 3 juga. Daftar manual yang macam mana tu buat? Yang tadi nombor matrix tu ke? Bukan. Daftar manual tu maksudnya grup tu dah penuh. So diisi borang. Tadi saya rasa student perempuan. Nombor telefon 012-364-0966. Siapa tu? Tak masuk lagi ke? Dia tak student tu dalam ni sekarang? 012-364-0966. Tak ada? Tak ada Tak ada kot. Okay, tak apa. Tak masuk lagi lah kot. Okay. Sebelum saya start lecture, saya akan briefing dulu pasal bahan-bahan untuk subjek ni Okay, so bila you all masuk dalam e-learning V4, kita sekarang pakai V4 version 4, bukan pakai version 3 lagi dah So boleh search pada kod subjek ZEU 2311 Ogos 22 G3. Okay, so you masuk group 3. Sepatutnya untuk pelajar yang nama dia dah ada dalam sistem, dia akan tagging dalam e-learning ni automatically. Okay, tapi pada pelajar yang buat manual, so you kena buat tagging
sendiri. Okay. So nak buat tagging sendiri macam mana? Okay, search dalam e-learning kod subjek Ogos 22 G3. Okay, so then keluarlah nama saya sebagai teacher. Okay, so saya dah letak bahan untuk minggu pertama. So yang pertama adalah rujukan. Okay, rujukan nombor 1. Nanti saya explain rujukan ni daripada mana. Kemudian slide untuk minggu pertama. So minggu pertama sebab kita kelas 2 kali dalam seminggu kan. So slide ni akan saya upload ikut minggu week 1, week 2 and so on. Okay, so untuk teaching plan kalau ada yang tak faham boleh tanya boleh interrupt dan tanya. Okay, so untuk teaching plan ni rujukan sebagai rujukan lah untuk semua. So untuk subjek ni, okay, rujukan yang saya upload tadi dalam main reference adalah yang ni lah, The Art of Public Speaking. Author dia adalah Stephen E. Lucas. Okay. Okay, so dalam teaching plan ni kita ada juga berkaitan dengan assessment lah. Okay, ni contoh-contoh macam mana subjek ni akan semua pelajar dalam subjek ni akan dibuat penilaian. Okay, so subjek ni basically tak ada final exam. So semua pelajar akan dinilaikan berdasarkan kepada pembentangan, sama ada impromptu speech, kita buat poster ataupun group presentation. Okay, so yang ni kita akan tengoklah dalam setiap minggu dan sesi tu, sebab kita ada 2 kali sesi, apa task yang saya akan berikan. Okay. So untuk minggu pertama, saya dah update lah task apa, tapi belum mula lagi. So lepas habis kelas hari ni, saya akan bagi tahu lah apa task tu. Okay, so setakat ni ada soalan tak? Boleh ulang balik tak apa yang Cik cakap tadi? Yang mana nak ulang? Yang bahagian terakhir sekali sebelum Cik cakap. Bahagian nak ulang terakhir balik. berkenaan assessment untuk subjek ni. Ha. Okay, so subjek ni dia tak ada final exam lah. Okay, so untuk assessment, semua pelajar akan dinilaikan berdasarkan kepada presentation, sama ada presentation tu spontan ataupun recorded punya. Kemudian kita ada poster dan juga group presentation. So mostly kat sini dia tulis final presentation. Final presentation ni adalah ikut group. Walau bagaimanapun group presentation ni akan dinilaikan secara individu. Okay, walaupun itu adalah group presentation, pelajar akan dinilaikan secara individu. Okay, jelas? Oh, okay. Okay, Just boleh yes. Okay. Okay, ada yang lain ada nak tanya apa? Ada nak tanya tak? Attendance tu nanti kan saya bagi tahu, saya akan bagi masa kelas start. Kita belum start kuliah lagi. Okay, baru just briefing. Oh ya, maaf. Yang attendance tu Nanti ada saya tempat yang bagi nak password tanda. atau QR code baru you buat lah. Kalau you masuk memang tak ada apa-apa lah, memang tak boleh error. Sebab saya tak bagi QR code ataupun password lagi untuk you masukkan. Oh, okay, baik. Okay. Okay, ada soalan tak? Sekarang ni nak kena buka slide ke? Belum lagi, nanti. Saya nak tanya Belum. ada soalan tak berkaitan dengan teaching plan ataupun berkenaan e-learning. Tiada. Okay, siapa yang daftar, saya tak pasti. Yang daftar manual tadi ada someone yang mesej saya.
daftar manual dalam grup 3. Pelajar tu ada tak sekarang? Ada? Okay, you yang WhatsApp medium tadi Ya. Okay, you type you punya nama penuh dan nombor matrik sebagai record saya sebab attendance you tak ada dalam e-learning lagi because you tak register kan? Okay. Tulis nama dekat chat section dengan nombor matrik. Kat grup ke? Google Meet ni. You boleh type Oh, kan? okay. Okay, make sure masuk dalam grup yang betul grup 3. So kalau salah grup nanti problem lah, nanti lecturer you nak bagi task. Okay, so tadi saya ada explain kan berkenaan assessment. So ni adalah detail detail penilaian. So untuk assessment, kita akan ada 2 jenis Ongoing assessment ni dipecahkan kepada speech yang impromptu, dia macam spontan, okay. So dia bukan satu speech 40%. So kita akan ada beberapa bilangan impromptu speech, okay. So dia akan count up to 40%. Kemudian kita ada poster presentations 30%, yang ni group. Then final assessment kita another group presentations. So yang ni untuk group presentation pun kita akan see the details later on nanti bila kita dah sampai pada minggu tersebut. Okay, so basically ni adalah pecahan untuk subjek ni. Okay, ada soalan tak nak tanya? Jika kurang jelas. So slide yang saya buka sekarang ni ada dalam slide week 1 Okey ke semua? Senyap je? Okay. Okey. Okay, madam. Okey. Okay, so kita akan start basically for the topic hari ni. Okay, so subjek ni effective communications kan? Okay, so kita akan start dulu dengan public speaking. Okay, so anyone boleh explain dekat saya apa kefahaman you berkenaan public speaking? In simple statement lah dalam ayat ringkas. You boleh cakap dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa Inggeris So assessment kita you all boleh buat dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Okay, so don't worry. Okay, Bercakap di depan orang ramai. Bercakap di depan orang ramai. Itu public speaking. Okay, so yang lain? Apa kefahaman you berkenaan public speaking? Penyampaian sesuatu maklumat kepada orang lain. Okay, jap. Sorang-sorang. Jawapan saya penyampaian sesuatu maklumat kepada orang ramai. Okay. Okay, next. Menerangkan sesuatu kepada orang ramai. Okay, menerangkan sesuatu. Okay, samalah macam tadi kan penyampaian. Okay. Lebih kurang macam penyampaian maklumat. Okay, yang lain? Next. Tak ada. Semua macam banyak student lelaki. Yang perempuan? Berani memberi pendapat sendiri di depan orang lain. Berani memberi pendapat sendiri. So kalau tak berani, bukan public speaking. Macam mana? Kalau tak berani, itu public speaking ke? Bukan public speaking. Okay, apa pendapat?
public speaking tu mengikut Mengikut audience yang dia cakap. audience yang dia cakap. Okay, so public speaking ni dia tak semata-mata untuk untuk kita secara akademik sahaja. Okay, kalau kita berniat untuk entertain ataupun menghiburkan orang tu, boleh juga kita panggil public speaking. Tapi ada cara ataupun kaedah dia lah. Okay, so isu utama dalam public speaking ni adalah macam tadi siapa yang mention, takut kan, fear, sebab dia mention berani kan, berani. So isu ataupun masalah dalam public speaking ni sebagai secara umumnya dalam setiap individu tu dia ada perasaan takut. Okay, so apa yang kita akan belajar dalam subjek ni adalah macam mana kita nak atasi perasaan takut tu. Okay, so at the end outcome dia nanti you akan able lah, you can improve you punya public speaking ataupun communication skills. Okay, okay, so katalah, okay, you all ni dalam satu dewan lah, macam dalam gambar yang saya tunjuk sekarang, pada slide sekarang. And you are standing depan semua orang. Banyak ni, ramai orang. Okay, so apa perasaan takut? Apa-apa jenis perasaan takut? Ataupun macam mana kita nak deal dengan this kinds of feeling? Anyone? Rasa macam kita cakap Jangan tatap mata. seorang diri. Okay, seorang-seorang. Pandang tak lain. Macam mana nak deal ke apa yang takutkannya? Dua-dua pun boleh you mention. Gelisah. Gelisah. Okay. Sebab? Sebab nervous. Sebab nervous. Okay. Lagi? Rasa macam nak hilang nyawa. Okay. Rasa macam nak hilang nyawa. Sebab apa? Sebab semua orang tumpukan perhatian kat Sebab kita. semua orang tengok kat kita. Okay. Ya. Lagi? Apa jenis? Tadi kata panik, rasa macam nak hilang nyawa. So those types yang ketakutan yang kita hadapi lah. Okay. Contoh-contoh yang kita boleh alami. Okay. Next lagi? baru Madam tak dengar. Boleh ulang balik? Takut. Takut sebab? Orang tengok. Tu sama dengan tadi kan, sebab orang tengok. Okey, lain pula. Malu. Malu. Okey, sebab apa malu? First time. First time. Okey, so malu mungkinlah contoh yang nak present tu perempuan, audience tu semua lelaki. So itu another different situation. Betul tak? Betul. So kalau Betul yang sangat. present tu lelaki, audience perempuan, macam mana? Tak malu. Tak malu. Sebab apa tak malu? Sebab Sebab suka. pandang. Okay. Siapa pernah rasa this kinds of feeling masa sekolah menengah ke sekolah rendah? Yang nak share? Ada. Okay. Ada. Yes, Siapa yang pernah tu? saya- Cuba share pengalaman. Siapa nak share dulu? Lila cerita you punya masa bila you kena, masa sekolah rendah ke, masa sekolah menengah ke? Pernah kena waktu camp pengakap. Camp pengakap. So you kena buat apa? Persembahan. Persembahan. Seorang-seorang, persembahan seorang-seorang, bukan persembahan kumpulan. Macam 5 orang je kumpulan lah. Okay. So you kena Dah. buat persembahan apa? Menyanyi. Persembahan apa tentu. Berlakon lah. Lakon. Okay. So orang lain?
Untuk saya pembentangan. Pembentangan masa bila? You ada event apa tu? PT3. PT3? Itu exam. Itu exam. Tak ada audience sangat kan? Tu exam. Kita nak tengok masa presentation ataupun you ada buat speech ataupun public speaking ke? Well, untuk saya public speaking lah paling dekat. Saya berbahas pasal kita semula. Kita semula, you terpilih ke atau macam mana? Volunteer? Masa tu volunteer lah sebab katanya dalam sekolah je. Dia tak tahu pula sampai atas satu sekolah tu ada. So, rasa menyesal lah sebab volunteer ni. Ada menyesal tapi ada bersyukur jugalah dapat berkumpul pengalaman. Okay, so good. Okay, that means you ada positive thinking lah. Okay, so tadi ada kata rasa nak putus nyawa, takut, panik. Okay, so kita ada gabra. So all this Sesak nafas. sesak nafas, kepengsan ke apa kan, rasa nak pengsan. Okay, so semua jenis yang macam this kinds of negative adalah disebabkan pressure. Okay, pressure. So pressure ni yang akan create lah situasi panik. So bila situasi panik ni sama ada kita macam kena serangan lah secara fizikal ataupun kita punya emosi, psikologi and so on. Okay, so bila kita tak atasi fear ni, dia akan menyebabkan kita rasa rendah diri. Okay, so bila dah rasa rendah diri, tak confident and so on, so dia boleh jadi ataupun akan membuatkan situasi tu jadi lebih teruk. Okay. Satu lagi adalah yang tak ada dalam slide ni adalah perception kita sebenarnya. Situasi tu okey je, tapi kita punya thinking lah, perceptions yang wujud dalam fikiran kita. Okay. Okay, so jelas ke dekat sini? Jelas. So, untuk kita atasi fear ni, okay, so sama ada kita nak buat public speaking ataupun nak deliver speech, okay, ataupun presentation. So, these are 3 items yang you kena ambil tahu. The first one, prepare. Second, practice. Third one, presentation. So, yang ni dia dalam turutan. Okay, penting lah dalam turutan. So, tak adalah kita nak practice baru nak prepare. So, kalau tak ikut turutan, flow dia agak berterabur. Okay, boleh. Jelas ke dekat sini? Ada sesiapa yang kurang jelas? Jelas. Jelas. Okay, apa maksud preparation ni? Bersedia. Daripada Sediakan segi bahan apa? untuk baca. Sediakan bahan. Sediakan bahan nak cakap nanti. Sediakan bahan nak cakap. Okay, so macam mana nak sediakan bahan tu? Tulis turun kertas ke apa ke. Hafal dialog. Buat research. Kalau nak tulis? Bincang. Okay, preparation tu adalah sama ada kita baca buku, okay, kita tulis lah, kita bersedia dengan bahan-bahan, sama ada bahan untuk sesuatu topik tu kita sediakan daripada ataupun dengan kaedah kita baca buku. Okay, so kalau tak baca buku kita kena buat apa? Baca buku yang sama dengan tema lah atau tajuk yang nak cakap tu. Yelah, okay, maksud saya kaedah lain selain daripada baca buku. Buat Tengok research. artikel. Okay, Research. Kita research tu macam mana? Research kat Google. Google. Cari berkenaan dengan yang tajuk kita nak bentang tu. Okay, maksudnya Kaedah kita Google. Research the topic dengan kaedah online lah. Okay, you tengok dalam ataupun you type topik apa, Google search. Betul? Tapi dalam Google search, macam mana kita nak tahu maklumat tu valid ke tak valid? Semua, dia bukan semua maklumat dalam Google search tu adalah valid. Jadi macam mana kita nak tapis maklumat tu valid ke tak? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu lah. So jangan trust sangat. Google search ni kan bukan semua valid, kan? So you ambil website, website ni cakap lain, website ni cakap lain. Okay, so macam mana kita nak tapis? Ada kaedah untuk kita tapis? Tengok website mana yang Bandingkan. Yelah, macam mana nak tahu website tu okey ke tak?
maklumat you yang you cari. Bandingkan. Bandingkan. So katalah you ada website 1, website 2. Jadi katalah topik you adalah berkenaan teknologi baru dalam pengurusan alam sekitar. Contohlah, so you search lah topik tu sama ada you search dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. So you jumpalah ada beberapa website. So macam mana you nak tapis maklumat tu? Kita buat macam temu janji macam dengan orang-orang profesor. Minta lah. Okey, kejap. Kita tengah dekat website ni. Oh. Yang awak cakap tadi tu, itu kaedah lain. Itu kaedah seterusnya. Okey, so saya ulang balik Kalau kita cari maklumat dekat Google, so kita ada beberapa website. So macam mana kita nak tapis maklumat? Mana yang kita nak ambil? Tanya orang sekitar. Tanya Kat orang website. website. Kat website. Sekarang kita fokus kat website. Kita dapatkan maklumat. Sebab kita nak prepare topik kita kan. So kalau kita search online melalui Google, so kita jumpalah ada beberapa website pada topik yang kita nak present. So macam mana kita nak tapis? Tak tahulah. Tak pernah pula fikir pasal tu. Tak pernah fikir. Okey. Yang lain? Tak tahu. Student perempuan ni semua lelaki je. Tak ada student perempuan ke dalam group ni? Tak ada idea. Tengok website lah Miss. Tengok website. Okey, tengok website. Tengok website tu. Aha. Lepas tu ikut majority maklumat yang mana yang paling banyak lah yang dia Maklumat sebut. mana yang paling banyak. Okey. So nombor 1, kalau dalam website ni, kita tengoklah topik tu umum ke ataupun tak umum which means you boleh decide dia betul atau salah secara logik. Okay? So kalau you tengok maklumat tu baca, so kalau dia betul you ambil. Kalau tak payah ambil. Kalau you tak berapa setuju. Okay? So itu sama ada kita decide lah secara logik. Okay, untuk tema tu. Mungkin dia ada cakap lah kaedah ni, tapi mungkin dia mention tu pada pandangan general, okay? Tapi topik yang nak cari tu macam spesifik walaupun tema dia sama. So you boleh abaikanlah item yang tak berkaitan ataupun pada you benda tu tak berkenaan. So you boleh ignore. Okay, tu kaedah pertama Kita kena tapis maklumat. So bukan semua maklumat dalam Google tu betul. Okay. Yang kedua adalah kita search dan kita tak ambil pada website. Website ni dia macam, kalau you tengok lah satu dia punya website address tu macam .com ataupun .net ke apa kan. Tapi bila kita Google tu, kita cari topik dan cari artikel. Okay, artikel. Artikel ni selalunya dia dalam link yang berkaitan dengan research. Okay, sama ada dia mungkin dia dalam ResearchGate. Okay, contoh ResearchGate. Ataupun dia ada dalam Google Scholar. Okay, artikel lah. Artikel ni kadang-kadang kita panggil journal lah. Tapi journal ni dia ada journal yang bagus, ada journal yang tak bagus. Okay, so kita tengok topik. Kalau dia journal yang bagus, selalunya artikel tu akan di-cited oleh orang lain. Okay? Faham tak yang ni, artikel? Artikel ataupun Faham. Belum baca. Betul. So yang ni cara, so kita tak adalah untuk topik you, kita ambil topik yang secara umum sajalah. Okay, so tadi ada seorang cakap kita jumpa orang expert lah, jumpa orang lain. Jumpa orang lain tu siapa? Yang dah berpengalaman. Yang berpengalaman. So kita panggil expert lah, expert dalam bidang ataupun topik yang you nak cari. Okay? Ada tak kaedah lain? Kaedah lain untuk prepare? Madam, kalau tengok review, Review tu macam mana? dia macam kalau website tu, kalau orang tu dah baca maklumat tu, dia mesti akan tinggal review dekat bawah tu. Review ni kita tak ada tengok review lah. Jarang. Jarang. Review ni dia macam kurang dipercayai sebab macam mana kita nak tahu siapa yang review kan? Memang dia ramai. Dia kurang macam vote lah kan? Macam dia vote ataupun dia review. Review ataupun vote yang tinggi tak menjamin
ketulinan lah benda tu. Ketulinan sesuatu benda tu lah. Okay, so selalunya kita tak ambil review ataupun rating yang tinggi lah. Okay, so kita ambil secara akademiknya. Kita jumpa expert, kita tengok artikel yang berkenaan. Okay, and then kalau daripada website, kita ambil yang valid je lah. Yang tak valid, kita tak ambil. Okay, ada lagi tak? Kaedah lain nak prepare? Buat research dekat perpustakaan. Okay, baca buku lah. So means that baca buku tu dia daripada bahan bacaan buku lah. So bahan bacaan ni daripada online ataupun hard copy. So kalau online, you boleh tengok e-book. Okay, so kita ada banyak e-book lah. E-book maksudnya buku atas talian. So kadang-kadang you boleh search je e-book and then topik ataupun bidang yang you nak cari tu. Okay, so selalunya akan dipamerkan dalam PDF file. Okay, so kita ada hard copy ataupun secara e-book. Okay, sudah 4 kaedah tu. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Rasa-rasa ada lagi tak? Ada kot. Apa dia? Sekejap saya Guna social media. Share kat social media. kenapa dengan sosial media? Nak cari itulah bahan dalam tu kat website. Contoh? Macam pernah dengar Quora? Okay, Quora. 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 Itu kan Website lah tu. ya, dia ada juga search ada juga. Dia subjek macam ni. Okay. Okay, so kaedah seterusnya dia lebih kurang macam kita jumpa expert lah. Okay, kita cari kalau bahagian yang ataupun topik yang you nak cari tu, kita pergi kepada authority dalam bidang tu. Okay, contoh kita panggil jumpa orang third party lah, contoh ataupun pihak berkuasa kalau dia berkaitan lah. Contohlah kalau you nak ambil satu topik, dia berkaitan dengan data hospital ke data pesakit kan. Kalau macam pesakit berkaitan dengan hospital, so you pergilah hospital. So kita jumpa pihak hospital. Okay, so contoh. So dia lebih kurang sama macam kita pergi jumpa expert tapi kita tak panggil expert. Kita dapatkan bahan ataupun data untuk topik yang kita nak present. Okay, so contoh. Okay, so itu untuk preparation. Okay, so objektif dalam preparation ni kita nak tahu lebih lanjut maklumat dalam topik yang kita nak bentangkan. Okay, yang kedua adalah practice. Okay, practice ni adalah pengulangan sama ada kita banyak cara, sama ada you practice secara record ataupun you practice depan cermin ataupun practice depan kawan. So practice ni adalah satu tindakan berulang. So kita practice untuk apa yang kita nak bentangkan. Okay, so kita buat ulangan. Okay. Yang ketiga, so lepas kita prepare, lepas kita practice, then kita present. Okay, so untuk presentation, kalau kita boleh buat penilaian presentation tu, okay, kena merangkumi kita punya style penyampaian daripada segi suara, bahasa, poster badan, okay, ataupun macam mana kita react kepada audience dan macam mana kita nak buat audience tu react kepada kita. Okay, so untuk 3P ni, okay, so mostly nanti bila you all akan pergi kepada setiap task yang saya akan berikan lepas ni. Okay, so please follow the flow lah, prepare, practice and presentation. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada. Okay, ada tadi. Siapa nak tanya tu? Siapa? Siapa tadi nak tanya? Siapa yang nak tanya? Tak ada Bukan sorang-sorang? Tak ada. Tak ada. Okay. Okay, so bila kita nak present, so
So objektif untuk kita punya presentation untuk apa-apalah, sama kita nak buat public speaking, deliver speech, atau macam kita nak bagi ucapan, ataupun kita nak buat presentation macam short presentation. Contoh you nak present 3 minutes thesis kan, 3 minutes thesis contoh ataupun you nak buat brief introduction and so on. Okay, so kena tahulah setiap jenis presentation yang you nak buat, okay, apa tujuan. Okay, apa tujuan utama. Sama ada kita ada beberapa jenis style macam impromptu tu, so kita nak catch audience punya feedback. Okay, so objektif ni kita boleh nilaikan daripada segi what to inform, okay, how to persuade, dengan to entertain. Okay, so inform maksudnya you nak sampaikan maklumat. So maklumat ni daripada preparation tadilah. Okay, so kita nak inform key points ataupun fakta. So kalau fakta, contoh fakta tu maksudnya let's say 50%. Okay, so kita akan provide statistik. Okay, contoh menurut pengarah hospital, nama dia. Okay, so kita bagi statistik 50% daripada pesakit di hospital yang berumur ini, so dia punya isu. Okay, so selalunya itu kita panggil fakta. Okay, jelas itu fact sebab kita bagi statistik untuk topik tu. Okay, jelas tak berkenaan fakta ni? So kita sampaikan maklumat dan kita mungkin buat any other issues lah. Contoh kita paparkan maklumat tu secara infografik. Kita tunjuk gambar masa kita nak present. Tu pun another way to inform the audience. Okay, boleh? What to inform? Boleh. Jelas tak? Boleh. Okay. Boleh. Okay, so second one, to persuade. Kenapa kita nak buat this kinds of to persuade ni? Ini orang politik punya cara dorang public speaking kan? Orang politik je ke? Sure. Ya ke? Tak semestinya kan? Betul tak? Betul. Memang orang politik je? Kan ada orang lain. Betul? Pengetua sekolah gitu. Cakap kat student dia. Cakap apa tu? Bagi contoh sikit. Dia macam bagi semangat lah. Bagi semangat. To study. Bagi study. Macam motivator lah. Betul tak? Yes. Motivator. So dia macam nak naikkan semangat supaya orang tu fokus. Contoh semangat dia lebih untuk study. Macam tu kan? Okay, so itu ada yang to persuade ni, dia ada something ataupun kaitan dia dengan kita nak increase motivasi ataupun nak increase attraction daripada audience. Okay? Okay, yang seterusnya to entertain ni. Kenapa kena buat entertain? Untuk apa? Itu macam stand up comedy lah kan? Stand up comedy. Yang comedian. Contoh? Comedian. Contoh? Balawak. Contoh apa? Hari Iskandar. Dan saya tak dengar je hujan. Bagi contoh tadi, ulang balik. Contoh. Buat joke. Tadi saya dengar macam Maharaja Lawak, ya ke? spontan. Spontan? Spontan tu macam ni, impromptu speech tu lah. Dia menghiburkan orang ramai. Menghiburkan. Contoh lah, maksud saya bagi satu contoh situasi. Ataupun contoh program ke. Sepatu reunion. Sepatu reunion. Okey, lagi. Super spontan. Super spontan. Okay. Buang buyuh. Maharaja Lawak. Maharaja Lawak. Lagi? Tu je?
dia tak straight sangat bila dia bercakap kat depan tu supaya orang yang dengar tu tak mengantuk. Dan program-program TV lah, okay. Kebanyakannya lah contoh kan. Program-program TV kan. So banyak yang you bagi tadi program-program TV. So kita ada juga macam program TV opera. So that one setiap minggu tu topik-topik dia berubah. So that kinds of program ada berkait dengan presentation, okay. Okay, so tujuan untuk kita entertain ni supaya audience tu tak lost track. Okay, tak lost track, dia macam connect antara audience dengan presenter untuk ada connection. Okay, kalau dia agak agak lost, so tak ada connection lah. Okay, so kena pasti. So kalau you boleh include all items, okay, you kena pasti untuk apa you deliver that message. Speech kan, delivering the message, delivering the information ataupun fact. So if you all boleh include all these 3 items, okay, what to inform, how to persuade, okay, why we need to entertain, then presentation will be much better. Okay, pernah tak dengar speech ataupun presentation from before this lah, sebelum ni, pernah tak? Banyak kali. Okay, recent one sebila? Orientasi. Ada tak yang terbaru? Oh, sudah baru Orientasi. Bulan lepas. Okay, sudah baru. MTS. Siapa yang bagi speech masa orientasi? Cikgu Hamidi. Sudah bagi speech pasal apa? Bagi speech pasal apa? Dah ingat dah? Suruh rajin belajar. Suruh rajin belajar. Lagi? Fokus? Ya ke? Sudah kata jangan cari awet kat Unicell? Tak ada? Tak ada? Tak ada. Dia suruh ingat nama dia. Ingat nama dia? Okay. So kalau kita nak buat penilaian untuk speech daripada someone, setiap individu ni persepsi dia berbeza. Okay. Mungkin seorang ni kata okay je speech dia. Okay. Mungkin another person dia mention tak okay lah, tak dengar lah, macam orang tu tak berminat nak dengar. Okay. So ada orang dia memang fokus. Okay, so this one is macam kita panggil subjektif lah. Okay, ada orang okay, ada orang tak okay and so on. Okay, so kalau okay, kalau macam orang tu kata okay, so okay lah. Tapi maybe kita move to other person, dia kata macam tak okay lah. Okay, so benda ni dia subjektif, which is kita pun tak boleh nak control. Okay, but as long as kita cover all important items masa speech and deliver the message, then it should be the better one lah. Okay. Okay, so speech mana yang kita boleh classify dia okay ataupun pada pendapat you bagus lah? Macam mana? Dengar ke suara saya? Macam tak respon? Dengar. Macam mana? Kat sini selalu kata yang berkesan lah kan? Speech yang berkesan. So apa maksud speech yang berkesan ni? Informatif, okay, betul. Lagi? Speech yang ada nilai murni. Nilai-nilai murni. Okay, betul. Lagi? Speech yang tak buat audience dia mengantuk. Tak buat audience dia mengantuk, okay. Lain? Tak ambil perhatian dia lah, yang buatkan dia ambil perhatian audience lah. So maksudnya supaya audience tu berminat nak dengar kan, maksud you kan? Yes. Okay. So effective one, yang ni lah yang ni saya letakkan detail. Topik ataupun maksudnya daripada segi maklumat yang kita nak sampaikan, make sure audience faham. Okay? Audience faham. So kita susun maklumat tu berdasarkan main idea lah. Mesti ada key point utama kan masa kita
buat preparation untuk presentation. So main idea ni kita akan perlu sort. Kena susun lah. Kita tahu lah nak bagi speech, turutan ataupun item dalam idea tu berterabur. Kemudian kita tunjuk gambar ataupun video untuk kita punya presentation. Okay, video ni tak adalah video lama. So selalunya presentation ni kita tak adalah lama sangat. Okay, and then tadi ada mention kan nilai-nilai murni. So selalunya kita end the speech atau presentation dengan satu concluding remarks untuk kita punya topik. Kita selitkan dengan nilai-nilai murni. Okay, so untuk task pertama, saya akan bagi this kinds of task untuk topik hari ni, kelas hari ni. So you boleh respond pada e-learning. Okay, so yang tak ada access e-learning jangan risau. Madam akan bagi tahu maklumat ni, Madam akan bagi detail dia dalam WhatsApp group. Okay, so untuk sesi pertama, semua student yang boleh access pada e-learning, okay, perlu masuk pada forum discussion ya. Week 1, session 1. Session 1 task Session 1 task. Pergi dekat session 1 sebab session 2 hari Rabu nanti. Okay. Okay, so topik dia adalah what do you wish for, tapi ni belum nak present lagi kan? Belum nak present. So untuk task pertama ni belum tak ada kaitan pun, you tak perlu present. You just go to the forum discussion, pergi dekat forum discussion ni and then you type here, answer lah soalan ni apa maksud dia. Okay, we all wanted to be a better speaker, okay? Better. Selalunya kita nak jadi presenter, kita tak terus nak target be the best presenter, okay? Just as long as dia jadi kita punya presentation ataupun speech will be better. Okay, however, we all do have our own constraints and rooms for improvement. Okay, so untuk jadi better speaker, of course kita nak kena pasti apa yang diri kita ni kurang. Okay, contoh. Okay, so task pertama adalah saya nak semua student tulis apa skill ataupun kebolehan untuk jadi good speaker. Okay, yourself, bukan orang lain. Okay, so untuk jawab forum discussion ni, you kena explain apa isu yang you hadapi. Apa isu yang you hadapi lah, maksudnya mungkin you gabra ataupun you pelat ke. So you mention. Okay, so you boleh komen bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, madam tak kisah. So madam ambil je dua-dua bahasa. And then you think how to overcome you punya issue supaya you jadi better speaker. Okay, jelas tak untuk task pertama ni? Jelas. Jelas. Okay, so untuk setiap task ni ada markah. Okay, untuk setiap task ni ada markah. Untuk yang tak ada access pada e-learning, boleh tak tulis nama dulu dalam WhatsApp group. Tulis nama, saya nak tahu berapa student yang tak boleh access dalam e-learning untuk saya take note. So nanti saya akan bagi I'm not sure, nanti saya bagi link untuk you isi jawapan you untuk task 1 ni. Okay, which bukan dalam e-learning lah sebab you all tak boleh, yang tak boleh masuk e-learning memang tak boleh nak masukkan dalam forum. Okay, nanti media akan bagi satu link lain lah untuk you bagi jawapan. Okay, ada soalan berkenaan task Madam. pertama? Ya. Dia macam cari kekurangan diri sendiri. Betul, cari cara untuk Identify lah, identify. Identify. Tak banyak pun, you just tulis 2 ke 3 soalan. Tapi kalau boleh, you post tu sekali je. Boleh? You post sekali. Dalam satu forum ni, seorang student post sekali. Sebab student dalam group ni kan ramai. So kalau boleh saya nak tengok dalam 50 post lah. Maksudnya kalau 50 student, 50 post. Sebab nanti saya susah nak cari kalau you letak banyak post kan. Satu student dia 3-4 post. So susah sikit saya nak tanda markah. Okay? Seorang student post sekali. So maksudnya dalam satu post tu you identify lah, you mention contoh saya tak berapa confident untuk ni. Okay?
So mungkin saya perlu contohlah you tak confident sebab you rasa you tak cantik. Okay, contoh. Okay, so macam mana you nak supaya macam mana nak increasekan confidence you? So you kena jawab macam tu lah. Madam bagi contoh je tau, tapi nanti kalau you tulis jawapan you dekat task ni, janganlah ambil jawapan yang madam bagi pula. Okay? So setiap orang dia ada different situation. Teacher, Boleh? madam, Ya. masuk attendance apa? Pasal ada sekejap. Sekarang task ni ada tak masalah? Nak buat kat mana? Tak, task satu ni jelas tak dekat ni forum discussion ni? Task satu ni kena buat kat e-learning madam? Kalau you ada access, you masuklah. Boleh tak? Boleh. Boleh Sekejap. Madam kena edit masa dia dah lebih. Sekejap 3. Okay, so untuk kalau nak tengok rakaman kelas nanti madam upload dalam e-learning juga Okay, siapa yang nak masuk password PM 2T2R untuk attendance hari ni. Kalau nak scan, boleh scan ni. Saya kecil sikit. Scan. Kalau nak scan QR code ni. Okay, siapa yang tak ada access e-learning, type nama penuh dengan nombor matrik dekat Google Meet. Okay, so saya ulang untuk attendance, siapa yang tak ada access e-learning, tulis nama you dengan nombor matrik. Nombor matrik dan nama penuh saya nak nama penuh. Pada Google Meet. Siapa yang boleh access e-learning, you boleh scan QR code untuk attendance. So sampai 3.30. Okay, ada soalan tak? Miss, saya nak tanya sikit boleh tak? Tapi dia tak ada kaitan sangatlah dengan yang kerja yang ni. Okay, boleh. Sebenarnya nama saya tak ada dekat dalam list tu. Tapi saya tengok dekat semua list tu, nama saya memang tak ada. Okay, you daftar manual ke daftar student portal? Kalau daftar manual macam mana, Miss? Manual tu maksudnya you isi borang. Selalu kalau group penuh, isi borang manual. Isi borang kat pejabat. You student baru ke? Tak tahu sebab saya join yang ni lah. Yang Tak, maksud madam you student baru. You semester 1, bukan? Student baru. Okay. Kalau macam tu, siapa yang minta you masuk group 3? Bukan tadi yang waktu awal-awal kelas yang sebelum ni, yang suruh isi pengambilan kelas tu, dia suruh pilih nak masuk grup 3 ataupun grup 2. Okay. Saya tulis. Kalau student baru ni, selalunya penyelaras yang daftarkan. Dia akan buat lah kalau tak silap saya. Sebab saya tak pasti sebab you all daripada fakulti lain kan. So selalunya penyelaras lah yang daftarkan untuk student baru punya subjek. Nanti boleh refer balik tak ke penyelaras you grup mana? Boleh. Okay, nanti boleh update kat saya lah. Okay, so jangan lupa untuk task ni saya akan set paling lewat untuk you respond pada hari Jumaat ni. Okay. And then, and then hari Rabu ni public holiday. Okay. Tapi kita ada kelas kan hari Rabu. So saya tak buat kelas hari Rabu. Saya akan buat rakaman kelas untuk hari Rabu. So rakaman kelas untuk hari Rabu saya akan upload kemudian dan saya akan update dalam WhatsApp group. Okay. So ada soalan lagi? Maksudnya kita tak ada kelas hari Rabu sebab hari Rabu public holiday, tapi saya akan bagi rakaman kelas untuk you tengok. Nak tanya. Yep. Yang pasal kerja yang dekat e-learning tadi. Okay. Tadi nak buat apa sebab tadi time Miss cakap line okay, hilang. Tak dengar. Okay, line hilang okay. tadi. Semua dah scan QR code? Okay, contoh you pergi, kalau yang boleh access e-learning, you pergi dekat sini. Nampak ke madam share screen? Nampak tak? Nampak. Okay. Nampak.
So tengoklah e-learning ni kita dah susun untuk 7 minggu. Okay. So minggu pertama yang ni lah. 29 Ogos sampai 4 September. Okay. So ni nampak Nanti untuk minggu ni, setiap minggu Meda akan buat macam ni. Week 1, session 1, task. Week 1, session 2, task. Nanti week 2, session 1 punya task. Week 2, session 2 punya task. So setiap satu minggu tu dia ada 2 task. Okay. So untuk minggu pertama, untuk hari ni so you pergi kat sini. Session 1 task. Okay. So you click. Okay. So kat sini. So macam tadi lah so nanti you jawab dekat bahagian forum ni. Okay, faham. Okay. Betul pasal QR code tadi tak sempat tangkap. Tak sempat nak tangkap. Sat. Tadi tanya. Sekejap Boleh jawab bahasa Melayu untuk forum ni? Kenapa tak boleh ni error? Okay, so siapa yang ada kelas, siapa yang dah mark attendance, you boleh ni lah. Boleh left Google Meet. Okay, so kita jumpa Yang QR macam tadi tak sampai. Boleh? Nampak ni? Saya dah share. Nampak ke? Betul dah. Cikan sikit. Hello. Yep. Nak tanya, kan okay, hari ni kena buat attendance dengan buat assignment yang cikgu bagi kan? Okay. Yang attendance tu macam mana? You baru masuk tak boleh masuk e-learning ke? Saya tak boleh masuk. Saya tersekat dekat change password tu. Oh, change password. Nanti problem tu you type dekat, you inform e-learning lah, staff PPDM dekat e-learning. Okay, boleh. Nanti dia reset kan. Untuk attendance hari ni, you type nama tadi dekat chat session ni. Type dekat sini, nampak tak? Ni. Banyak dekat tu. Okay, boleh. Letak nama metrik. Nama macam ni. Nombor metrik ke nombor IC? Nombor metrik. Kalau you tak ada, ada. Ada tak lagi. apa. Okay. Okay. So Meda nombor metrik ada. Nama penuh dengan nombor metrik Tulas sini. Okay. Alright. Raj, Nicholas, Sharwin, Mama Arfa, ID, Mama Adam, ID Ikmal, Irfan Haziq. ID Ikmal ni kenapa you post dekat Afia Aiman ni siapa? Mama Afia Aiman ni. Kejap, itu saya silap, saya terletak IC. Nak Mama Akid buat tadi tu boleh tak? Kejap, apa dia? Fasiha nak cakap apa? Yang QR untuk attendance tadi. Okey, kejap saya check siapa post ni nak tulis. Mama Arfa, Tanush Raj, Putri Adriana, Nur Syazwani, Arham Danish, Muhammad Danish Hakim. Muhammad Hakim. Mana tadi? Okey, yang ni. Boleh tinggal 1 minit saya nak habiskan Google Meet dalam 1 minit untuk attendance, tolong saya tekan. Madam, yang Madam Sutradama tu sekali dengan nombor matrix kan? Nama penuh, nombor matrix. Kalau yang ada masalah tak ada nombor matrix lagi? Nama penuh lah. Nama penuh dengan nama ayah sekali. Senang. Okey. Terima kasih. Okay, so task
kertas satu kena siapkan paling lewat hari Jumaat ni. Okay, so saya habiskan kelas Thank you semua. Jumpa lagi. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam.